Ketua Negara. Yang ketiga, Parlemen terdiri daripada dua, yaitu Dewan. Seperti yang mana kita tahu, COVID-19 telah melanda seluruh dunia. Sejak tahun 2019, telah menyebabkan seluruh negara. Penularan rantas wabak ini telah mempengaruhi semua aspek setiap negara. Di Malaysia, bukannya ia mempengaruhi daripada aspek ekonomi, tetapi ia juga telah menjejakkan perjalanan sistem pendidikan seluruh dunia. Jika kita melihat dari sudut negara luar seperti negara China, UK dan sebagainya, pembelajaran secara atas talian telah dijalankan. Begitu juga dengan negara kita. Sejak penutupan sekolah dilaksanakan bagi menawarkan penularan wabak ini, pembelajaran secara atas talian telah digunakan secara luas dalam kalangan pelajar dan guru. Oleh itu, semua pelajar dan guru perlu menyesuaikan diri dengan keadaan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang baru. Namun, bukan semua pelajar dapat menyesuaikan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Bagi menangani masalah pelajar keciciran dalam pembelajaran, kami iaitu Kumpulan Kaji Sejarah telah menciptakan satu produk yang menggunakan teknologi berserta dengan aplikasi web 2.0 dengan menggabungkan laman web serta video pembelajaran untuk membantukan pelajar yang sedang menghadapi masalah ini. Hai semua, bagi mengukuhkan kefahaman pelajar, kami juga telah membuat video penjelasan terhadap topik 5, yaitu kemerdekaan negara. Dalam video ini kami telah membuat dua jenis video, yaitu video yang dihasil daripada aplikasi Photon dan video yang dihasil daripada PowerPoint. Biar saya menerangkan video yang dihasilkan daripada aplikasi Photon ini. Durasi video ini adalah sebanyak 6 minit yang berobjektif untuk memberi satu gambaran yang menyeluruh kepada pelajar untuk memahami kandungan bab sebelum penerangan bab yang lebih mendalam dan jelas diberikan kepada mereka. Hal ini supaya pelajar dapat belajar dengan lebih mudah sebab mereka sudah mengetahui sinopsis bab yang akan diajar seterusnya. Kesannya pembelajaran ini akan menjadi lebih efisien. Video ini dibuat dengan menggunakan teknologi kreatif, animasi ataupun infografik yang berbagai-bagai serta lagu yang motivasi dapat menarik minat mereka untuk belajar dan menonton video ini. Sekarang saya akan membentangkan tentang slide pembentangan. Slide pembentangan ini dibuat mengikut silibus sejarah tingkatan 3 bab 5 kemerdekaan negara. Dalam setiap slide ini terdapat juga video penerangan tentang kandungan slide yang dirakam oleh saya dan ahli kumpulan saya. Tujuan ini adalah memastikan pelajar dapat memenuhi hasil pembelajaran selepas membaca slide dan menonton video ini. Di samping itu, video ini akan dimuat naik dalam platform YouTube supaya semua pelajar dapat akses kepada video ini untuk belajar. URL akan disertakan dalam laman web yang diciptakan juga supaya pelajar bukan sahaja dapat belajar dari laman web, tetapi mereka juga dapat belajar di platform YouTube. Dengan menggunakan platform YouTube ini untuk belajar, pelajar dapat mengakses video ini pada setiap masa dan tanpa mengira tempat juga. Pelajar dapat menonton video ini secara berulang tanpa hak untuk membantu mereka lebih jelas dengan fakta yang diberi dalam bab ini. Oke, seterusnya yang kami hasilkan adalah laman web ataupun website untuk para pelajar boleh mengakses nota-nota dan latihan serta kuis bagi sejarah tingkatan 3 bab 5 yaitu kemerdekaan negara. Sebagai nota, kami telah menyediakan nota bagi
bab ini supaya pelajar-pelajar ataupun siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam tentang bab ini dapat mengakses nota-nota dan dapat memahami lebih dalam mengenai bab tersebut. Kami menyediakan nota-nota ringkas yang boleh dibaca di mana-mana sahaja pada bila-bila masa untuk memudahkan pelajar belajar lebih lanjut ataupun lebih teliti tentang bab ini. Website ini juga disediakan dengan latihan dan kuis. Latihan yang disediakan adalah dalam bentuk subjektif, dan selepas pelajar menyiapkan latihan yang disediakan, pelajar boleh menekan jawapan untuk mengemat sama ada jawapan mereka adalah betul atau salah. Selain itu, pelajar juga boleh mengakses kuis, dan kuis itu dalam bentuk Kahoot. Dan selepas pelajar menjalani kuis, mereka akan lebih menguasai topik-topik yang dipelajari. Di samping itu, pelajar juga boleh menghubungi kami atau memberikan sebarang komen atau pertanyaan di tempat yang disediakan. Selepas Anda menonton video pembelajaran dan juga melalui laman web yang dihasilkan oleh kumpulan kami juga menyediakan borang penilaian kepada Anda untuk memberikan maklum balas Anda terhadap package pembelajaran kami. Dalam borang penilaian ini, dia merangkumi aspek video pembelajaran, laman web, serta penilaian keseluruhan kepada Anda untuk memberikan maklum balas kepada kumpulan kami supaya kami dapat membuat penambahbaikan untuk memberikan produk yang lebih baik kepada semua pelajar untuk belajar secara efisien. Akhir sekali, kami di sini berharap agar anda dapat memanfaatkan video pembelajaran dan laman web yang diciptakan oleh kami. Jangan lupa untuk subscribe, like dan kongsikan saluran kita kepada kawan-kawan anda. Kami akan menyediakan lebih banyak video pembelajaran dan juga nota, kuis dan latihan yang merangkumi topik lain supaya proses pembelajaran dan pengajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. bulan 8, 57 akan tercapai pada 31 hari bulan Perjuangkan pertahankan 1957. tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan.
Nama saya Teo Sim Min. Sekarang kita akan membincangkan sejarah tingkatan 3 bab 5 kemerdekaan negara. Sebelum kita masuk ke dalam bab ini, kita perlu tahu apakah hasil pembelajaran dalam bab ini. Hasil pembelajaran dalam bab ini adalah memeriahkan rombongan merdeka 1956, menyatakan isi penjajahan London 1956, menjelaskan peranan Suruhanjaya Red dalam menyediakan perlembagaan merdeka, menyenaraikan ciri perlembagaan merdeka 1957 dan menceritakan peristiwa pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Selepas mengetahui hasil pembelajaran, kita juga perlu tahu apakah maksud merdeka. Merdeka membawa maksud kebebasan di mana seseorang individu boleh melakukan apa sahaja yang diingini tanpa sebarang halangan. Cubaan untuk menghalangkan seseorang dari melakukan perkara yang diingini, terutama apabila berkaitan dengan prinsip asas hidup seseorang seperti memilih tempat tinggal, budaya dan kepercayaan, maka dianggap sebagai melanggar hak asasi seseorang individu yang merdeka. Merdeka bagi sesebuah negara pula boleh didefinisikan sebagai bebas dari cengkaman sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dari segi sejarah, hampir semua negara di dunia pernah dijajah oleh kuasa asing yang lebih kuat dan berpengaruh kecuali Thailand. Malah terdapat negara yang pernah dijajah oleh beberapa kuasa asing silih berganti untuk jangka masa yang panjang hingga beberapa abad panjangnya, terutamanya Malaysia yang pernah dijajah oleh kuasa asing seperti Portugis, Belanda, Jepun dan British. Sekarang saya akan membincangkan tentang rombongan merdeka. Rombongan merdeka adalah penting dalam usaha mendapatkan kemerdekaan. Usaha ini dilakukan oleh Parti Perikatan Tunku Abdul Rahman berunding dengan Raja-Raja Melayu dan Kerajaan British dengan mengadakan mesyuarat rasmi. Rombongan merdeka dibentuk terdiri daripada Wakil Parti Perikatan dan Wakil Raja-Raja Melayu. Dalam Wakil Parti Perikatan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman dan dianggotai oleh Tun Dr. Ismail, Tun H.S. Lee dan Tun Abdul Razak Husin. Manakala dalam Wakil Raja-Raja Melayu dianggotai oleh Datuk Parlimen Bukit Keantan, Abu Aziz Omar, Datuk Mok Sek dan Datuk Nik Ahmed Kamil. Hasil dari persidangan Malaya Merdeka tersebut, Perjanjian Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu juga dikenali sebagai Perjanjian London yang diadakan dari 18 Januari 1956 dan perjanjian ini telah ditandatangani pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London. Perjanjian ini ditandatangani di antara Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu bagi pihak Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Mr. Alan Lennox Board, Setiausaha Negara Tanah Jajahan British bagi pihak Kerajaan British. Beberapa perkara penting yang telah dipersetujui dalam rundingan tersebut iaitu pertama, tarikh kemerdekaan akan ditetapkan pada 31 Ogos 1957. Kedua, Suruhanjaya bebas dalam mengubah perlembagaan. Ketiga, Parti Perikatan tidak akan mengambil alih perniagaan British atau kepentingan Barat di Tanah Melayu. Keempat, perjanjian pertahanan dengan pihak British akan ditandatangani bagi menjaga keselamatan dan kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu. Kelima, jawatan Setiausaha Kewangan akan diganti dengan jawatan Menteri Kewangan, manakala jawatan Pengarah Gerakan pula akan diganti dengan jawatan Menteri Pertahanan. Keenam, konsep Raja Perlembagaan dikekalkan dan akhirnya kerajaan British bersetuju untuk memberi pampasan kepada pegawai-pegawainya yang akan diberhentikan berikutan dengan kemerdekaan tersebut. Pada 20 Februari 1956,
rombongan merdeka telah selamat kembali ke tanah Melayu. Kepulangan mereka telah disambut dengan meriah dalam satu perhimpunan besar-besaran yang diadakan Padang Merdeka Bandar Hilir di Melaka. Tunku Abdul Rahman kemudiannya telah mengisytiharkan Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Tarikh kemerdekaan diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman dengan lantunan merdeka yang bermaksud membakar semangat. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada yang menonton. Saya Irma akan menerangkan tentang Suruhan Jaya Raid. Saya akan menerangkan tentang bagaimana ia dibentuk, untuk apa, siapa yang membentuk, dan bila. Ahli-ahli yang terlibat dalam pembentukan Suruhan Jaya ini, tugas-tugas Suruhan Jaya Raid, sedikit latar belakang yang berkaitan dengan Suruhan Jaya ini, dan juga yang terakhir, perkara-perkara yang dipersetujui dalam Suruhan Jaya Raid. Oke, so yang pertama, Suruhan Jaya ini telah dibentuk pada Mac 1956 oleh seorang yang bernama Lord William Reid. So, kita tahu nama Suruhan Jaya Raid itu diambil daripada nama penerusinya atau pengasasnya, yaitu Lord William Reid. Oke, tujuan Suruhan Jaya ini ditubuhkan atau dibentuk adalah untuk menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Oke, seperti yang kita tahu, perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini adalah penting untuk memastikan kerajaan yang mentadbir negara kita dapat mentadbir negara kita dengan baik dan juga adil serta saksama berdasarkan perlembagaan yang telah ditetapkan. Oke, ahli-ahli Suruhan Jaya Raid yang lain adalah yang pertama Sir Ivor Jennings daripada England, yang kedua William Meikle bekas gubernur JS General Australia, yang ketiga Tuan B. Malik merupakan hakim Mahkamah Tinggi di India, dan yang keempat Tuan Abdul Hamid yang berasal dari Pakistan. Oke, tugas-tugas Suruhan Jaya Raid. Pertama, merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang bakal merdeka. Seperti yang saya katakan tadi, perlembagaan ini penting bagi memastikan negara kita ditadbir dengan lebih baik. So, boleh kita tahu di sini perlembagaan ini merupakan petunjuk untuk kerajaan mentadbir negara kita, karena di dalam perlembagaan ini tertakluk peraturan-peraturan atau perkara-perkara yang harus dipatuhi oleh semua orang tanpa mengira kaum ataupun bangsa ataupun siapapun itu. Jadi harus dipatuhi dan ada setengah larangan yang dinyatakan di dalam perlembagaan, serta hak-hak asasi setiap orang, setiap bangsa, dan juga semua orang mempunyai hak-hak asasi yang telah tertakluk dalam perlembagaan ini. Yang kedua, menentukan kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Oke, kita tahu yang negara kita ini mengamalkan sistem demokrasi berparlemen. So, kita akan sebagai rakyat kita akan memilih kerajaan mana yang bakal mentadbir negara kita. So, dalam setiap negeri itu terdapat parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya. So, parti mana yang mendapat majoriti undian akan mentadbir negeri-negeri tersebut, dan juga majoriti undian bagi semua ataupun seluruh negara akan mentadbir kerajaan pusat. So, tugas-tugas atau kuasa-kuasa kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri adalah berbeza, karena mungkin parti-parti yang mentadbir di setiap negeri itu juga berbeza. Oke, yang ketiga, menjamin kedudukan khas Raja-Raja Melayu. Ingat rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. So, daripada rukun negara itu kita tahu bahwa Raja-Raja Melayu ini mempunyai hak ataupun kedudukan yang istimewa di dalam negara kita. So, kita perlu sentiasa setia, tidak derhaka ataupun tidak kurang ajar, dan kita perlu sentiasa menghormati dan sentiasa menjamin kedudukan mereka sebagai Raja-Raja Melayu di negara kita. Yang terakhir adalah untuk mewujudkan bangsa Persekutuan Tanah Melayu. Oke, negara kita nih kita tahu merupakan negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan juga pelbagai kaum. So, tapi 3 bangsa terbesar di negara kita adalah pertama Melayu, Cina, dan India. So,
kita haruslah mewujudkan bangsa persekutuan tanah Melayu ini karena setiap bangsa-bangsa ini ada menyumbang kepada kemerdekaan negara kita. So kita mesti sentiasa menghormati antara bangsa-bangsa lain dan tidak bersifat rasis. Oke, sedikit latar belakang atau fakta yang berkaitan dengan Suruhan Jaya Red ini adalah yang pertama, Suruhan Jaya Red ini telah menerima 131 memorandum daripada pelbagai pertubuhan orang perseorangan dan juga raja-raja Melayu. Tetapi satu memorandum, yaitu memorandum perikatan yang dihantar pada 27 Julai 1955 telah menjadi pertimbangan utama Suruhan Jaya Red ini atas sifat tuntutan bersama kaum-kaum terbesar yang dianggap sebagai satu pakatan murni antara kaum. Seperti yang saya mention sebelumnya, yaitu Melayu, Cina, India. So, pakatan murni ini adalah satu konsep yang diciptakan untuk menerangkan pakatan UMNO. UMNO adalah United Malaysia National Organization yang diwakili oleh bangsa-bangsa Melayu, MCA, Malaysia's Chinese Associations, yang diwakili oleh orang-orang Cina, dan MIC, Malaysia's Indian Congress, yang jelas diwakili oleh orang India. So, ketiga-tiga kaum ini adalah kaum terbesar di negara ini, di mana terbentuk daripada pakatan murni. Oke, Suruhan Jaya Red ini telah mengeluarkan draft untuk dibahaskan, dan draft-draft ini telah ada beberapa perkara yang telah dipersetujui bagi memorandum ini dalam Suruhan Jaya Red. Saya akan terangkan perkara-perkara yang telah dipersetujui dalam slide yang seterusnya. Oke, so yang terakhir adalah perkara-perkara yang dipersetujui di dalam Suruhan Jaya ini. Kita dapat beberapa lah. Yang pertama, sebuah negara persekutuan akan dibentuk. Yang kedua, pembahagian kuasa pusat dan negara. Ketiga, kerakyatan jus soli kepada orang yang lahir di tanah Melayu. Dan seterusnya, institusi Raja Melayu dan konsep raja berperlembagaan dikekalkan. Dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, manakala bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar di sekolah masing-masing. Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan agama lain terus diamalkan. So, perkara-perkara ini adalah antara yang termaktub di dalam perlembagaan negara kita. Oke, perkara yang dipersetujui ini berdasarkan semangat tolak ansur dan permufakatan antara kaum, yaitu di antara organisasi-organisasi tadi, yang itu UMNO, MCA, dan MIC. Oke, persetujuan ini telah membolehkan pembentukan kerajaan demokrasi dengan konsep raja berperlembagaan. Suruhan Jaya Red ini telah mengadakan persidangan sebanyak 118 kali mulai bulan Jun hingga Oktober 1956 untuk mengubah rang perlembagaan. So, pada bulan Jun 1957, Parlimen British telah menerima cadangan Suruhan Jaya Red, dan seterusnya usul telah dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan untuk diluluskan. Dan setelah membuat beberapa pindaan, rang perlembagaan kemerdekaan tersebut telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 15 Ogos 1957 dan mulai berkuasa pada 27 Ogos 1957. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai semua, nama saya Becca Wong, dan sekarang kita akan masukkan ke subtopik yang seterusnya, yaitu Perlembagaan Merdeka. Dalam Perlembagaan Merdeka terdapat beberapa pasal penting yang harus ingat dan harus tahu. Mari kita masuk ke pasal yang pertama, yaitu Kerajaan Persekutuan dibentuk dengan nama Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Yang ketiga, Parlimen terdiri daripada dua, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Perdana Menteri sebagai Ketua Pentadbiran Negara dan beliau dibantu oleh Kabinet. Agama Islam sebagai agama rasmi negara, manakala bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara.
Dalam persekutuan tanah Melayu, kerakyatan adalah secara terbuka. Manakala kerakyatan secara permohonan dengan syarat tertentu adalah dipertimbangkan. Kedudukan istimewa orang Melayu juga diteruskan. Mari kita masuk. Kenapa perlembagaan merdeka ini sangat penting? Dapat dua kepentingan. Yang satu, hak mutlak kepada penduduk untuk terajui negara. Dan kedua, ialah untuk melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu padu dan hidup secara aman. Dalam usaha ke arah perpaduan, Dato' Onn Jaafar telah mencadangkan rakyatnya supaya menubuhkan satu pertubuhan yang mewakili semua kaum bagi mewujudkan kerjasama bertolak ansur dan hidup secara aman dan damai dalam kalangan masyarakat berbagai kaum. Beliau telah mengadakan perbincangan dengan beberapa orang pemimpin seperti Tan Cheng Lock, T.Y. Singham, Malcolm MacDonald, dan Ronald Bradley yang akhirnya mereka bersetuju untuk membentuk sebuah jawatan kuasa perhubungan antar kaum ataupun dikenali sebagai Communities License Committee (CLC) pada tahun 1949. Dan jawatan kuasa ini telah mengadakan syarat di Pulau Pinang yang diwakili oleh Dato' Onn, Haji Abdul Wahab, Saleh Hakim, Dr. Mustafa Osman, dan Zainal Abidin Haji Abbas, diikuti oleh Tan Cheng Lock, Lee Tin Keng, dan Yok Song Ling. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh EEC Tura Singham. Antara kaedah untuk mencapai perpaduan yang diusulkan adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris wajib diajar di sekolah rendah. Dan sekolah kebangsaan akan ditubuhkan bagi menyatukan komuniti etnik yang berbeza. Bermaksud, setiap kaum adalah memberi peluang untuk belajar di sekolah kebangsaan. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris akan digunakan sebagai bahasa perantaraan. Walaupun bahasa Melayu dan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa perantaraan, tetapi bahasa ibunda kaum masing-masing masih boleh digunakan. Dato' Onn telah mengambil langkah dengan mencadangkan keahlian UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu supaya mewujud pertubuhan politik yang mewakili semua kaum. Tetapi cadangan ini telah ditentangkan. Beliau telah meletak jawatan dari UMNO pada bulan Ogos 1951 dan menubuhkan Parti Kemerdekaan Tanah Melayu (IMP) pada 16 September 1951. Pertubuhan IMP ini merupakan satu percobaan bagi mendapatkan sokongan dan kerjasama dari semua kaum untuk memperjuangkan kemerdekaan. Walau bagaimanapun, parti ini tidak mendapat sokongan yang banyak dari masyarakat. Antara usaha yang dilakukan oleh pemimpin untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbagai kaum ialah gabungan Pakatan UMNO dan MCA. Kejayaan besar Pakatan UMNO dan MCA dan memenangi pilihan raya telah mendorong mereka memperluaskan kerjasama untuk menghadapi pilihan raya umum pada tahun 1955. Dan kerjasama ini lebih mantap apabila Malayan India Congress yaitu MIC menyertai UMNO dan MCA dalam perikatan. Sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan pada tahun 1950 untuk mengkaji sistem pendidikan yang boleh mewujudkan perpaduan. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh L.J. Barnes dari University Oxford. Dalam laporan Barnes ini, laporan ini telah mencadangkan bahawa sistem vernacular dihapuskan dan digantikan dengan sistem pelajaran kebangsaan sekolah. Dalam sistem pelajaran kebangsaan sekolah ini, penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggris wajib digunakan sebagai bahasa penghantar. Walau bagaimanapun, laporan Barnes ini ditendang oleh masyarakat orang Cina disebabkan mereka berasa laporan ini terlalu mementingkan kaum Melayu.
Dan kemudiannya mereka telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa yang dikenali sebagai Laporan Fernwood 1951. Mari kita lihat apa itu Laporan Fernwood 1951. Laporan ini diketuai oleh dua orang, yaitu William P. Fern yang merupakan seorang ahli lembaga amanah sekolah tinggi Cina dan Wu Teyao, yaitu pakar dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yaitu PBB. Dan tujuan laporan ini diwujudkan adalah untuk menyemak semula sistem pendidikan Cina di Persekutuan Tanah Melayu. Laporan jawatan kuasa Fernwood ini telah mengemukakan cadangan-cadangan yang pada asasnya menyokong kepada konsep penggunaan 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Cina dijadikan sebagai bahasa penghantar. 3 usul telah diketengahkan dalam laporan ini, yaitu mempertahankan kedudukan sekolah Cina dan mendesak agar pihak kerajaan memberikan bantuan kewangan kepada mereka. Yang kedua, kedudukan bahasa Cina sebagai salah satu bahasa terbesar di dunia. Yang ketiga, sekolah vernacular tidak boleh dihapuskan sehingga orang Cina merasakan pendidikan tersebut tidak diperlukan di Persekutuan Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, laporan ini juga telah ditentangkan oleh masyarakat. Sebagai info tambahan, sistem persekolahan yang diwujudkan pada zaman British tidak dapat menyermai unsur-unsur semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, satu dasar kebangsaan yang berasaskan kepada Laporan Raja 1956 dan dimaktubkan dengan Ordinans Pelajaran 1957 telah diwujudkan. Dalam laporan ini, terdapat 3 aspek yang mereka menekankan, yaitu pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama. Dan yang ketiga ialah permulaan kurikulum yang berorientasikan alam persekitaran Tanah Melayu. Dan laporan ini telah mendapat sokongan yang banyak daripada masyarakat Persekutuan Tanah Melayu. Nama saya Jocelyn Chua. Sekarang saya akan membincangkan tentang langkah-langkah ke arah kemerdekaan. Marilah kita sama-sama melihatkan slide ini. Antara langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapaikan kemerdekaan ialah dengan mewujudkan sistem ahli. Sistem ahli ini diperkenalkan oleh Kerajaan British pada tahun 1951 dan ia merupakan usaha yang penting dalam mewujudkan perpaduan antara kaum. Tokoh-tokoh yang menganggotai sistem ahli ini terdiri daripada pelbagai kaum. Oleh itu, wujudlah kerjasama antara kaum dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan pada peringkat tertinggi. Tujuannya adalah untuk memberikan peluang kepada pemimpin untuk memerintah negeri sendiri dan juga sebagai latihan mendapatkan pengalaman memerintah secara demokrasi. Idea ini dicetuskan oleh Datuk Om bin Jaafar dan juga telah mendapatkan sokongan daripada Raja-Raja Melayu dan pihak British. Selain itu, anggota sistem ahli ini dikenali sebagai ahli dan terdapat seramai 9 orang ahli tempatan dipilih daripada Majlis Mesyuarat Perundangan. Antara faedah sistem ahli ini ialah semangat kerjasama dapat diwujudkan antara kaum melalui pentadbiran bersama-sama. Sistem ahli ini lebih kurang bersama dengan jemaat menteri sekarang, cuma kuasa mereka agak terhad. Seterusnya, kita tengok dalam slide ini, kita dapat melihat bidang kuasa mereka seperti Datuk Om bin Jaafar merupakan ahli however dalam negara. Manakala Tuan Sim ialah ahli pelajaran, Tunku Yaakob ialah ahli pertanian dan perhutanan, Datuk Mahmud Mat ialah ahli tanah perhubungan dan perhubungan, J.D. Mead ialah ahli kerja raya dan perumahan,
manakala J.D. Hawkinson ialah ahli perindustrian dan sosial. Seterusnya, O.S. Pence ialah ahli hardware ekonomi dan akhirnya Dr. Lee Ting Keng ialah ahli kesihatan. Langkah yang seterusnya ialah penubuhan Pilihan Raya Majlis Tempatan 1951 hingga 1952. Pihak British telah memperkenalkan Pilihan Raya Majlis Bandaran sebagai satu usaha ke arah memberikan pendedahan dan juga pengalaman kepada pemimpin dan penduduk negara ini untuk berkerajaan sendiri. Pada 1 Disember 1951, Pilihan Raya yang pertama telah diadakan di Georgetown, Pulau Pinang bagi memilihkan wakil-wakil dalam Majlis Bandaran Pulau Pinang. Dan dalam pilihan raya ini, Parti Radikal yang dianggotai oleh pelbagai kaum telah berjaya memenangi 6 daripada 9 kerusi yang dipertandingkan. Manakala pilihan yang kedua pula telah dimenangi oleh Pakatan UMNO MCA sebanyak 9 daripada 12. Oleh itu, dengan adanya pilihan raya ini, rakyat telah diberikan peluang untuk menjalankan tanggungjawab mereka dan juga ke arah berkerajaan sendiri. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang perkembangan parti politik. Terdapat sebanyak 5 parti iaitu PKMM, MIC, MCA, UMNO dan juga Parti Kemerdekaan Malaya. Kita akan melihat satu ke satu. Parti yang pertama ialah Parti Kebangsaan Malaya. Ia juga boleh dikenali sebagai Parti Nasionalis Melayu. Dan ia ditubuhkan pada 17 Oktober tahun 1945 di Ipoh, Perak. Parti ini merupakan parti politik Melayu yang pertama selepas pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Antara pengasas dan pemimpinnya yang terkenal, kita boleh melihat dalam slide ini, iaitu Motaruddin Rakso, Isya Haji Muhammad Dahari Ali, Dr. Burhanuddin Helmi dan juga Ahmad Bostahmat. Dr. Burhanuddin telah dilantik sebagai presiden untuk merajuikan parti ini. Matlamat utama penubuhan PKMM ialah untuk menentukan kemerdekaan penuh bagi tanah Melayu dan juga menentangkan sebarang bentuk penjajahan semula Inggeris setelah tamatnya Perang Dunia Kedua. Tambahan pula, PKMM mempunyai ideologi yang berbeza dengan UMNO kerana pemimpin-pemimpin PKMM lebih cenderung kepada pergabungan antara tanah Melayu dan Indonesia untuk mencapaikan kemerdekaan pada tahun 1949. Parti yang keduanya ialah United Malay National Organisation iaitu UMNO. UMNO pada mulanya ditubuhkan secara rasmi pada 11 Mei 1946 sebagai wadah orang Melayu untuk menentangkan Malayan Union dan kemudiannya meneruskan sebagai Parti Orang Melayu untuk menentukan kemerdekaan. Ia juga boleh dikenali sebagai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Dengan ini, Datuk Onn Jaafar telah dilantikkan sebagai Presiden UMNO yang pertama. Dapat dikatakan untuk mengelakkan orang-orang Melayu di tanah Melayu dari tenggelam di bawah satu perkembangan politik dan ekonomi yang begitu deras dan menguntungkan golongan-golongan lain yang lebih maju. Pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Presiden UMNO yang kedua dan beliau telah membentukkan Parti Perikatan dengan MIC
dan MCA. Tunku Abdul Rahman juga mengetuai delegasi rundingan kemerdekaan ke London pada tahun 1956. Seterusnya ialah Parti Malayan Indians Congress iaitu MIC. Parti ini ditubuhkan pada bulan Ogos 1946 juga oleh ahli perniagaan iaitu John A. Tivy. Tujuan utama penubuhan MIC ialah untuk menjagakan kepentingan orang India di Tanah Melayu dan memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama dengan kaum lain dan menyokongkan pejuang kebangsaan di India. Jika pada awalnya kebajikan masyarakat India diberikan tumpuan, terutamanya mereka yang berhijrah ke Tanah Melayu. Selepas itu, usaha untuk memperbaikikan taraf hidup mereka telah dilakukan. Ini termasuklah usaha untuk mengurangkan jurang kemiskinan, pekerjaan, perumahan, kesihatan, pendidikan dan hak milik saham serta latihan kemahiran. Parti yang keempat ialah Malayan Chinese Association iaitu MCA dan ia ditubuhkan pada 27 Februari tahun 1949. Pengasasnya terdiri daripada satu golongan orang Cina yang kaya, termasuklah Kolonel Lee Hock Sik dan Leong Yok Kok, dua orang pengusaha bom biji timah yang terkenal dan beberapa orang peniaga dan pengguat. Dengan ini, Presiden MCA ialah Tam Cheng Lock dan tujuan MCA ini ditubuhkan adalah untuk membantukan masyarakat Cina yang ditempatkan semula dalam usaha memerangi komunis di Malaya. Hal ini demikian kerana untuk melindungi masyarakat Cina dari diunggut oleh komunis untuk memberikan mereka maklumat dan bekalan makanan serta ubat-ubatan seterusnya untuk melumpuhkan kejahatan mereka. Parti yang terakhir ialah Parti Kemerdekaan Malaya dan ia ditubuhkan pada tahun 1951 oleh Datuk Om bin Jaafar setelah beliau menyatakan hasrat untuk membukakan keahlian UMNO kepada semua kaum. Dengan ini, parti ini ditubuhkan sebagai parti yang mewakili semua kaum untuk mewujudkan perpaduan antara kaum bagi memenuhi syarat kemerdekaan. Namun, hal ini telah menyebabkan tentangan daripada ahli UMNO dan beliau terpaksa keluar dari UMNO dan menubuhkan Parti Kemerdekaan Malayan pada tahun 1951. Beliau bagaimanapun telah membubarkan parti ini pada tahun 1953 selepas tidak berapa mendapatkan sambutan dan menubuhkan Parti Negara. Hai semua, nama saya Bung Kamyet. Sekarang saya akan membincangkan halangan kemerdekaan negara. Terdapat 3 halangan kemerdekaan negara, iaitu masalah perpaduan kaum, pendudukan Jepun serta peranan Akbar dan persatuan. Masalah perpaduan merupakan salah satu halangan kemerdekaan negara kerana Inggeris telah meletakkan syarat bahawa rakyat negara ini mestilah berkongsi kuasa dan bekerjasama dalam suasana harmoni. Tetapi keadaan ini sukar untuk dilaksanakan kerana perasaan perkauman yang telah lama berlaku. Hal ini kerana setiap kaum mempunyai bahasa, adat lesan dan kebiasaan masing-masing. Mereka juga mempunyai perbezaan dari segi agama serta setiap kumpulan etnik mempunyai kepercayaan dan cara hidup yang berlainan. Selain itu, kesan daripada dasar pembahagian ekonomi yang dijalankan oleh Inggeris adalah tidak adil, iaitu orang Melayu yang tinggal di kawasan luar bandar atau kampung
meneruskan kerja mereka sebagai petani dan nelayan. Manakala orang Cina menjalankan kegiatan melombong biji timah di Lombong dan perniagaan di bandar, sementara itu orang India pula menjadi buruh di ladang getah. Dasar dan amalan British yang kurang adil ini telah menyebabkan orang Melayu disisih dan mundur berbanding dengan orang Cina dan India. Penjajahan Inggris ini telah mengakibatkan perubahan sistem ekonomi feudal kepada sistem ekonomi semi-feudal dan semi-kapitalis. Selain itu, sistem pendidikan juga merupakan salah satu masalah perpaduan kau, iaitu sistem pendidikan Inggris dianggap sebagai sistem pendidikan yang terbaik kepada golongan etnik dan bangsawan. Rakyat biasa pula lebih sesuai kepada pendidikan vernakular. Jurang perbezaan semakin meluas kerana sekolah vernakular menggunakan bahasa penghantar masing-masing dan juga menyebabkan kurikulum dan sukatan pelajaran juga tidak seragam dan tidak sama. Pendudukan Jepun juga merupakan halangan kemerdekaan negara kerana dasar yang diamalkan oleh Jepun selama 3 tahun setengah juga turut merumitkan lagi keadaan yang sedia ada. Hal ini kerana dasar Jepun yang pro-Melayu dan memusuhi orang Cina telah menyebabkan permusuhan dan pergaduhan antara orang Melayu dan orang Cina. Jepun telah mengambil ramai orang Melayu menjadi polis dan tentera, manakala orang Cina pula telah lari ke dalam hutan dan melancarkan serangan gerila untuk menentang Jepun. Halangan yang terakhir ialah peranan Akbar dan Persatuan. Akbar dan Persatuan yang ditubuhkan adalah berdasarkan kepada etnik. Akbar yang diterbitkan menggunakan bahasa yang berlainan seperti bahasa Melayu, Cina, Tamil dan bahasa Inggeris, dan hal ini telah terlalu memberikan penekanan kepada kegiatan kumpulan etnik masing-masing. Selain itu, persatuan politik, sosial dan ekonomi yang ditubuhkan juga berteraskan kepada etnik masing-masing, dan hal ini telah menguatkan lagi peribadian etnik, kebencian dan prasangka antara satu sama lain. Sekarang, saya akan membincangkan pemasyuran kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa pemasyuran kemerdekaan adalah seperti berikut. Bendera Union Jack diturunkan pada pukul 12.30 malam pada 31 Ogos 1957 di hadapan Padang Kerap Selangor, Kuala Lumpur, manakala bendera Persekutuan Taman Melayu dinaikkan oleh pemuda UMNO. Selain itu, pemasyuran kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 telah dijalankan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Wakil Ratu Elizabeth, Duke of Wellington, telah menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengisytiharatan kemerdekaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tunku Abdul Rahman pula meraungkan kemerdekaan selama 7 kali dan disambut oleh seluruh penduduk Tanah Melayu yang berada di stadium ketika itu. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kandungan pemasyuran kemerdekaan. Dokumen-dokumen pemasyuran kemerdekaan adalah dalam 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kandungan yang ditulis dalam dokumen pemasyuran kemerdekaan adalah seperti berikut. Yang pertama, Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan dan berdaulat. Kedua,
Raja Melayu dan Ratu England menandangi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Penguasaan Ratu England dan Parlimen British ke atas negeri-negeri Selat telah terbatal. Yang seterusnya ialah perlembagaan berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957. Persekutuan Tanah Melayu mengandungi negeri-negeri seperti Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Perak, Melaka dan Pulau Pinang. Selain itu, Persekutuan Tanah Melayu juga merupakan negara yang berdemokrasi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir ialah Persatuan Tanah Melayu menjadi ahli ke-82 dalam Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu.